Assalamualaikum and selamat pagi. Okay, hari ini saya akan mengurai Encik nama. Nama saya Muhammad Syafiq bin Qasim, boleh panggil Syafiq lah. Syafiq. Okey. Boleh kita teruskan? Saya Khairul Ashraf bin Roslat. Khairul Ashraf. Boleh panggil Khairul atau Ashraf saja. Ashraf. Okey. Soalan pertama. Boleh terangkan tentang latar belakang diri dan keluarga? Latar belakang diri dan keluarga. Jadi, seperti saya cakap tadi, nama saya Muhammad Syafiq bin Qasim. Ayah saya nama Muhammad Qasim bin Bikin. Ibu saya pula Surya binti Majid. Kemudian saya mempunyai 3 orang adik-beradik dan saya anak yang ketiga. Yang ketiga, bongsu. Bongsulah. Lepas tu ayah sekarang kerja sebagai ayah sebenarnya kerja dulu sebagai kontraktor kilang. Tapi disebabkan COVID, dia ayah terpaksa berhenti kerja lah. Sekarang ni ayah kerja dia tak tetap lah. Kadang dekat Sarawak, kadang dekat Melaka, contoh lah. Ibu sekarang kerja sebagai kerani sekolah. Kerani sekolah di Sabah. Sekolah Sabah. Nama sekolah tu SMK Padang Berampah. Berampah. Kemudian seperti saya cakap tadi, saya memiliki 3 adik-beradik, di mana akak saya sekarang mengambil master dalam jurusan bioteknologi. Lepas tu dekat UMS Sabah. Kemudian abang saya, dia sekarang ambil mechanical engineering. Sekarang masih belajar. Baik, keluarga Syafiq pula sekarang sambung jurusan. Sekarang Alhamdulillah saya menyambung dekat UPSI, ambil ijazah sarjana muda pendidikan kimia. Kiranya latar belakang itu je lah setakat yang saya boleh share. Kongsikanlah latar belakang saya ke bapa saya. Okay. Itu boleh saya tanya tentang latar belakang pendidikan Syafiq yang bermula daripada dari sekolah menengah sampai sekarang. Dari sekolah dari tadi kau boleh? Boleh. Okay, jadi saya menggunakan pendidikan pada pendidikan awal kanak-kanak di sekolah SJKC Chonghua Sipitang. SJKC? Saya dulu mengambil sekolah jenis bahasa Cina. Jadi boleh berbicara bahasa Cina atau sekadar faham je? Sekadar faham. Sekadar faham je lah. Kemudian saya menyambung sekolah Cina lagi, di sekolah rendah SJKC Chonghua Sipitang. Nama yang sama tapi tempat yang sama. Cuma diorang ada tadikah dengan ada sekolah rendah. Kayaknya sekalikan sekolah Cina. Cumanya saya bertahan selama 3 tahun lah. Sebab saya ikut mak dengan ayah pindah kerja. Jadi selepas 3 tahun saya pindah ke sekolah rendah bahasa Melayu lah. Sekolah SK Pekan Sipitang. Sekolah Pekan Sipitang. Kemudian saya menyambung sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pangeran Omar selama 3 tahun. Saya mengambil jurusan Bahasa Arab. Bahasa Arab? Ya. Bahasa Arab, Qiraat, Taranum dengan Hafazan. Hafiz lah tu. Kemudian waktu Form 4, Form 5 saya pindah ke Meresem Kinarut. Di Sabah juga. Meresem Kinarut. Kemudian saya pindah ke saya menyambung pengajian ke matrikulasi Labuan selama 2 tahun PBT pengajian 2 tahun tak silap PBT. Kemudian selepas PBT saya sambung ke UPSI. Masih lebih dalam bidang sains juga. Masih dalam bidang sains. Akhirnya ini kali pertama Cik Syafiq ada di Semenanjung. Ini adalah pertama kali saya ke Semenanjung. Memang sebelum ada macam
ada perubahan lah macam kata kan daripada Sabah dah menetap di Sabah lama and nak pergi ke Semenanjung, perasaan tu macam mana? Ada macam profesor rasa takut atau rasa gemuruh ke? Sebenarnya apa yang membuatkan saya lagi tambah bergemuruh sebab abang dengan kakak saya mereka dekat Sabah, ambil Universiti Sabah. Tidak perlu ada tidak kena Semenanjung. Jadi kiranya saya seorang je. Saya kena lorat Sabah lagi. Okay. Sebab saya macam dalam family tu saya seorang lah yang pindah ke Semenanjung. Jadi macam buatkan saya gemuruh lah. Jadi alhamdulillah bila pergi Semenanjung ni kiranya family saya tu sekali ke Semenanjung, jadi kiranya macam kurang lah bila macam tu. Jadi bila first impression masuk ke Semenanjung ni memang takut lah. Takut tu sebab yelah satu kita cakap di luar sempadan kan, permulaan baru. Permulaan baru. Jadi memang satu benda yang kekok lah bagi saya. Jadi alhamdulillah bila mana masuk di BSI ni sebenarnya sama je. Ada beza pun. Macam cuma dari segi perbezaan budaya, warisan yang tapi yang menarik minat saya tu dari segi pemakanan lah. Macam saya suka makanan tradisional. Macam saya mengenali makanan tradisional sini, terutamanya Kelantan, Perak, Selangor, Johor. So saya bertukar-tukar pendapat lah dengan Semenanjung. Jadi benda tu buatkan saya macam berada dekat rumah. Faham. Kayaknya buat masa sekarang Cik Syafiq dah menyesuaikan diri lah dengan sekitar di desa ini. Bagi Cik Syafiq, apa masalah yang terbesar bagi pihak Syafiq? Contohkan Syafiq daripada Borneo, Semenanjung kan, apa masalah yang paling kerap diterima atau masalah yang paling Syafiq susah nak handle? Okay, macam kiranya kita jauh dari family kan, mustahil lah kita macam nak balik. Dia pun yelah tambang dari Semenanjung ke Sabah pun memang agak kita cakap banyak lah kan. Dia ikut bermusim lah. Kadang ada musim tu dia murah, kadang ada musim tu dia mahal. Jadi boleh katakan saya balik Sabah pun dalam satu sem tu sekali je lah. Itu pun waktu raya, waktu puasa. Jadi yelah kita kan sebagai student kita banyak macam kita cakap kekangan ataupun kita memerlukan perhatian, kita perlukan tempat meluar. Jadi biasanya kalau student ni dia akan cari buat apa lah yang first second baru kawan. Jadi iyalah. Apa solusi yang Syafiq solusi terbaik lah untuk nak handle masalah macam kita? Yalah kita apa yang beruntung lah macam kita sekarang ni ada teknologi WhatsApp, kita ada boleh video call, kita boleh yalah kalau Instagram pun boleh live semua tu kan, TikTok boleh live. Jadi kalau saya macam rasa macam rindu kan, saya video call je lah. Jadi at least kalau macam kita tak jumpa pun tapi kita nampak lah macam buat apa dekat handphone tu kan. Jadi dia macam rindu tu terubat lah. Sedikit sebanyak walaupun kita tak jumpa secara berdepan tapi kita nampak lah keadaan ibu bapa kita macam mana kan. Itu cara saya menangani situasi tu. Cumanya yalah kita bertembung dengan assignment semua tu biasa kan. Lepas tu kita tak ada masa. Macam tak ada masa tu taklah. Maksudnya kita terlalu busy, kita penat, kita tidur. Tapi benda tu dapat saya cakap apa? Dapat ditangani bila mana saya memastikan keadaan saya setiap hari lah. Macam hari ni, macam alhamdulillah saya sihat, saya update dengan ibu saya. Macam hari ni saya kekurangan duit ke, saya macam sedih ke, saya update. Jadi benda tu sedikit sebanyak dapat mengurangkan yalah homesick lah kita cakap. Banyak akan update setiap masa kita punya ni dekat.
Okay, macam yang tadi kan, Syafiq kata masalah daripada flight kan, daripada penerbangan. Solusi yang kan, contoh macam kita perayaan kan, kita dapat tengok flight untuk nak balik ke Sabah, balik ke Sarawak, Borneo, harga dia agak mahal. Macam mana solusi yang daripada Syafiq sendiri? Pada saya berikan dua solusi lah untuk saya dan juga untuk kongsikan kepada saudara lah. Jadi yang pertama sekali adalah kita aplikasikanlah proksi ataupun persatuan ataupun badan belajar dalam UPSI ni. Contohnya, sebagai contoh Ikhtas lah, Ikhtas yang mengumpulkan student UPSI dan mereka mencari inisiatif lah bagaimana untuk dari segi menampung sedikit bajet lah, menampung sedikit bayaran tiket, ataupun mungkin orang boleh tampung perjalanan daripada UPSI ke lapangan terbang tu, kira macam satu bantuan lah. Itu yang pertama. Ini dari segi yang solusi yang kedua, kita kena kena rancang awal. Maksudnya kalau kita beli tiket, kalau kita beli last minute memang akan mahal. Contoh Rayum di depan tapi beli tiket minggu ni memang mahal lah. Harga dia memang akan naik. Jadi kita kena rancang awal lah. Macam contoh kita kena dapatkan takwim kuliah dengan lecturer dengan sistem website UPSI. Kita kena tahulah bila tarikh-tarikh penting. Kemudian kalau boleh sebulan sebelum tu kena beli tiket, ataupun beli waktu musim murah. Kita kena kita book awal-awal. Tempat siap-siap. Itu solusi yang kedua lah. Itu saja. Okay. Next kita Cik Syafiq kan, ada tak kekuatan diri dalam diri Syafiq yang Syafiq rasa bangga, yang Syafiq akan macam, oh ini kekuatan yang saya ada, yang saya perlu tunjukkan kepada orang, atau kekuatan yang membuatkan saya sampai sekarang ni saya berada di sini? Okey, yalah, kalau dari segi psikologi kan, macam bungsu ni, tapi tak semualah, tapi kebanyakannya bungsu ni dia lebih berdikari lah kan. Dia nampak manja tapi dia yang paling berdikari. Jadi alhamdulillah dari segi pengalaman pun saya dihimpunkan dengan pelbagai karina orang, pelbagai sifat orang. Jadi membuatkan kita macam kita mempelajari gerak-geri orang tu, mana yang kita boleh berkawan dan mana yang kita rasa yang kita perlu jauh. Jadi pada saya daripada sifat bungsu ni macam berdikari, dia macam satu advantage lah, kelebihan pada saya. Macam kelebihan tu bila mana kita berdikari ni, kita macam dah bersedia dah dari segi pengalaman. Macam saya cakap tadi, pelbagai orang yang saya jumpa, pelbagai karina yang saya belajar, yang menyebabkan jadi kekuatan pada saya hari ni. Yalah, sebab yang kadang yang memberikan kita istilahnya macam putus asa ataupun satu halangan adalah dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita merujuk, dengan siapa kita meluah. Kadang ada yang mempergunakan kita, kadang ada yang jadi toksik pada kita. Jadi yalah, kadang membuatkan kita memilih untuk berseorangan. Tapi yalah, macam saya memang dah biasa berseorangan, tapi tidaklah terlalu sepenuhnya berseorangan. Ada masa kita kena bergerak secara sendiri, ada masa kita kena bergerak secara berkumpulan. Yalah, apa yang saya dapat rangkumkan, kita belajar daripada pengalaman lah. Apa yang saya dapat hargai diri saya adalah dari segi pengalaman yang saya hadapi lah, yang membentuk diri saya pada hari ini. Macam saya pun agak setuju dengan apa yang Syafiq katakan. Kadang-kadang kita tidak perlu berada di dalam kumpulan, kadang-kadang kita perlukan masa kita juga untuk bersendiri, kan, untuk kita tenangkan fikiran, untuk kita luahkan perasaan kita kepada diri sendiri. Dan selain daripada kekuatan, apa yang boleh kata kelemahan lah daripada diri Syafiq sendiri? Kelemahan, okay. Kalau dari segi pengalaman, yalah, saya dididik
untuk menjadi seorang yang disangka menjadi seorang yang bijak lah, macam menghormati orang, bersopan santun dengan orang, boleh katakan jaga macam yalah baik dengan orang lah. Tapi bila mana saya macam terlalu baik, terlalu kita cakap Sopan santun. terlalu Terlampau. sopan santun. Jadi di situ orang yang kita cakap kurang baik ni dia akan mempergunakan itulah. Dia nampak kita ni baik, jadi dia pun sengaja lah macam mempergunakan kita. Dia macam dia tipu kita, dia perlukan contohnya dari segi belanja lah. Dia sebenarnya boleh, dia berkemampuan, tapi sekarang dia nampak kita ni baik, jadi dia pun aku tak ada duit lah, aku perlukan. Dia mempergunakan. Dia mempergunakan kita lah. Itu salah satu kelemahan saya lah. Macam yalah, kadang-kadang kita terlalu baik ni orang mudah mempergunakan kita. Bukan sekadar dari segi kebajikan, dari segi emosi. Kadang dari segi emosi ni saya boleh katakan dia sendiri dia tahu yang saya ni seorang yang bersimpati, seorang yang selalu ambil berat pasal orang. Jadi dia pun akan mereka cerita, dia pun akan yalah, dia mereka cerita dia ni daripada orang yang miskin. Dia pun dari segi orang yang datang daripada mungkin kita katakan keluarga yang tidak kemampuan. Jadi dia pun gunakan alasan tu, dia ingin istilahnya macam dia perlukan barang milik saya ni. Contohnya macam saya punya baju, saya punya istilahnya makanan saya, keperluan kasar. keperluan khas tu lah. Jadi diri saya pun macam saya kesankan dia, jadi saya pun bagilah semua yang saya ada. Tapi sebenarnya dia orang yang sebaik ni. Itu salah satu kelemahan saya lah, yang saya masih lagi sekarang ni bertarung lah. Kadang benda ni membuatkan saya macam mempersoalkan, patutkah saya teruskan jadi baik ataupun berubah. Andai kata bila mana kita menjadi baik ni, kita akan semakin bijak. Jadi kadang benda tu bertarung dalam diri saya lah. Macam yang tadi kan itu kelemahan kan. Macam mana contoh kita Syafiq kata solusi daripada kelemahan itu sendiri? Macam mana Syafiq nak handlekan masalah tu supaya macam tidaklah berulang atau benda tu akan berlarutan ke masa-masa akan datang? Jadi solusi dia yang saya nak kongsikan adalah kita kena sentiasa rasional. Kita kena fikir common sense. Tapi main point dia kita kena rasional lah. Macam contoh seorang member ni, dia kekurangan duit. Jadi saya kena berfikir di luar kotak lah. Mana kata mana dia punya buat apa. Dia tak apply ke dengan wezas, dia tak apply dengan zakat ke. Jadi sebelum saya macam memberikan segala kudrat saya bagi cadangan lah dahulu. Ibu saya ada buat tabung kebajikan yang boleh didaftar oleh semua pelajar. Saya bagi secara rasional lah dahulu. Ataupun dari segi kita bagi dia jalan keluar. Contoh, awak boleh kerja part time dekat sekian. Macam contoh saya bagi kerja part time tu ada dekat terutamanya dekat college, dekat TFKO, di mana mereka memerlukan terutamanya dekat servis printer. Macam kita bagi jalan keluar. Itu maksud saya, kita bagi solusi rasional. Kalau let's say lah dia memang jenis yang dia dah try semua, dia dah try kerja part time tak kena reject semua. Lepas tu dia mungkin dari segi bantuan kebajikan pelajar tu pun dia tak dapat. Mungkin reason dia bukan Bumi Putra tu, atau dia memang terlepas ke apa ke. Tu baru saya bagi bantuan. Dia itulah macam saya tadi, dia kena fikir rasional, rasa common sense. Kadang orang ni yelah benda ni saya terlepas pandang lah. Tapi yelah macam saya tadi, pengalaman mengajari saya. Pengalaman mematangkan kita. Mematangkan. Ya, betul. Jadi saya rambungkan semula, dia kena rasional dengan common sense. Okey. Saya teruskan soalannya. Okey.
apa minat yang Syafiq ada sekarang? Macam minat terhadap kerjaya atau minat terhadap pendidikan atau kepada ke arah sukan ke? Apa minat yang Syafiq ada sekarang yang untuk pada masa akan datang atau pada masa sekarang? Saya suka benda baru. Jadi contoh sekarang saya mengambil kos kimia. Ya. Saya memang saya suka kalau satu penemuan baru. Saya suka satu kajian yang baru. Jadi pada saya, kalau habis saja pengajian degree, saya ingin sambung master hingga PhD. Itu saya punya hasrat lah, ataupun impian saya, sebab saya suka kepada kajian. Saya suka mengeluarkan kertas ataupun paper kajian, ataupun kalau kita tengok macam student master, student PhD akan keluarkan semua ni publication semua ni. Kalau dari mereka macam mereka akan terutamanya kalau kita tengok macam doktor ataupun profesor, mereka akan ada banyak kajian. Jadi dia akan buat tesis. Dia akan buat tesis semua tu. Jadi tu semua tesis tu akan ada yang tertangguh ataupun tergantung. Jadi inilah keperluan kepada setiap kita cakap pengkaji baru ni ataupun pelajar macam kita cakap, yalah kita yang baru ni, kita akan mengisi kekosongan tu lah mengikut bidang yang kita adalah sekarang ni. Jadi benda tu yang macam saya terminat lah. Saya suka pada benda baru. Lepas tu saya suka macam libatkan dengan ilmu kimia. Terutama dari segi penemuan grafin sekarang ni yang jadi kita cakap fokus utama dekat negara Jepun. Jadi itu yang buatkan saya macam makin semangat untuk belajar lah. Jadi minat saya kepada benda baru. Selain daripada kajian tentang kos kimia, ada minat terhadap kajian-kajian lain tak? Macam contoh kajian kepada sejarah atau kajian kepada bidang-bidang lain? Setakat ni satu bahagian sains, yang kedua saya suka bahagian psikologi. Psikologi sebab yalah, dia psikologi ni bukan sekadar kita memahami ataupun kita memberikan bimbingan kepada orang lain, tapi saya suka dengan psikologi ni saya dapat mengenali ataupun memahami diri saya sendiri. Itu dia yalah, kadang kalau di samping kita mengenali diri sendiri ni, bila mana kita sudah mengenali diri kita dapat membantu orang lain lah. Itu kenapa saya suka pada psikologi. Jawapan yang agak padat, kerana macam kita tahu dalam bidang psikologi atau bidang kaunseling ni memang sangat memberi peranan yang penting, sebab kita dapat melihat kalau contoh sebagai saya dapat melihat Syafiq, personality Syafiq macam mana kita dapat ni kan. Psikologi sangat bagi saya peranan penting lah kalau kita dapat pelajari. Apakah harapan diri sendiri, harapan Syafiq kepada contoh harapan kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat? Kepada diri. Kalau kepada diri, sebenarnya ialah pesan kepada diri sebenarnya ialah maksud diri saya dengan semua orang tu macam ni. Harapan yang Syafiq nak untuk diri sendiri. Lebih pada kekuatan lah bagi saya. Macam yalah, kita akan melalui fasa kegagalan. Jadi apa yang menguatkan saya berdasarkan ada satu ungkapan ataupun kita cakap ayat daripada orang yang berilmu lah, yang mengatakan bahawa kegagalan pertama ni adalah adalah wajib, tapi kegagalan kedua ni adalah pilihan. Faham? Maksudnya kalau kita gagal pertama kali, benda tu memang akan berlaku, memang wajib. Cuma kalau kita gagal kali yang kedua, itu adalah pilihan. Jadi kalau pesan pada diri saya lah, biarlah kalau contoh dalam
SEM dia dalam assignment dia, kalau saya gagal sekali, kalau saya gagal yang kedua kali, saya akan macam marah lagi. Macam benda tu pilihan, benda yang kita berhak, kita boleh kawal, tapi kita tetap pilih untuk gagal. Itu diri saya lah. Kemudian untuk keluarga, harapan kepada keluarga, untuk dalam konteks orang Borneo lah. Macam saya lihat pada diri saya mengharapkan semoga yang dapat prihatin lah, nak kata dapat, sebenarnya bagi saya isu health mental ni adalah satu isu yang benar. Jadi bapa kena sentiasa prihatin lah dengan anak mereka. So, kita lihat pun statistik orang ni tinggi, tapi nauzubillah lah, dekat Malaysia pun kita ada statistik dia sendiri. Jadi yelah, sebagai bapa ni kena prihatin lah. Kadang kalau mereka hilang sokongan daripada bapa, mereka akan cari orang lain, sahabat lain. Bagus kalau sahabat yang membawa kepada arah baik. Kalau sahabat yang ke arah yang kurang semua tu, kurang baik semua tu, jadi harapan saya supaya terutama kalau penjaga ataupun ibu bapa, adik-beradik, dia kena saling bantu lah. Orang yang saling bantu satu sama lain. Kemudian untuk masyarakat kan? Ya, untuk masyarakat. Untuk masyarakat harapan saya ialah sebenarnya seperti saya tadi, isu mental health ni adalah satu isu yang sangat agak sensitif. Jadi masyarakat kena cakna lah, nak kata mereka kena berganding bahu lah istilah dia. Macam kita kena adakan satu program ataupun kempen ataupun kesedaran kan, misalnya di kalangan terutamanya mahasiswa ataupun generasi muda, belia remaja, kena cakna lah. Macam mereka kena berikan tumpuan yang tinggi lah dari dalam bentuk usaha apa tu, dalam bentuk langkah ataupun usaha yang perlu mereka tak lakukan tu, terserah, tapi first kena ada kesedaran dahulu lah. Dan dari kesedaran tu, generasi muda pada hari ini sangat berbahaya dari segi ideologi yang didatangkan daripada berbagai sudut. Kemudian dari segi cabaran agama, cabaran macam tadi, mental health. Jadi saya rangkumkan semula, masyarakat kena ada kesedaran lah dengan generasi muda ni, sebab ialah generasi muda yang akan menjadi corak kepada negara ni ataupun pemimpin lah, yang ayat klise dia lah, pemimpin lah. Ya, baiklah kan, sebab anak muda ni yang akan menggantikan kita pada masa akan datang, akan memimpin pada masa akan datang. Jadi mereka perlu ada satu fikiran yang matang serta mempunyai fikiran yang terhadap mental health ni. Sebab mental health ni bagi saya agak boleh kata kian meningkat teruk di Malaysia kan. So anak muda memang kena betul-betul dijaga oleh ibu bapa dan macam Syafiq kata tadi, kesedaran sangat penting bagi anak muda. Okay. Soalan terakhir daripada saya, apakah perancangan Syafiq pada masa akan datang? Macam contoh 5 tahun atau 10 tahun masa akan datang, adakah Syafiq akan memberi kerjasama atau memberi pendidikan kepada kerajaan, atau macam Syafiq kata tadi kan, Syafiq ingin meneruskan pengajian dalam bidang master dan PhD. Jadi apa yang Syafiq ingin lakukan pada masa akan datang dalam 5 atau 10 tahun? Okey, sebenarnya soalan ni memang saya jadi agak lah. Jadi jawapan dia macam ni lah. Jadi sebagai ialah kalau guru akan mendidik ataupun belajar sekolah rendah, contohlah. Tapi kalau pensyarah dia punya fokus dia pada mahasiswa. Rasa yang pertama mahasiswa, rasa kedua pada masa yang sama mereka kena keluarkan kajian, mereka kena keluarkan tesis. Jadi apa yang saya boleh, macam mana saya boleh macam bahagikan
kita mendidik generasi muda. Kemudian saya minat pada kajian. Jadi jalan dia adalah saya mesti jadi pensyarah. Pensyarah. Kemudian ialah kalau pensyarah ni dia selain dia menghadiri kuliah, dia mengajar, dia ialah dia bagi slide dia bagi macam seperti sekolah menengah, tapi beza dia cuma pensyarah ni dia kena itulah, kena pastikan atau benda ni memang wajib maksud saya. Kena ada tesis, kena ada keluarkan paper. Jadi pada saya paper ni ataupun tesis ni dia lebih kepada kajian lah, kajian yang baru lah. Jadi menjadi kita cakap tujuan saya ataupun matlamat saya nak jadi seorang pensyarah. Saya jadi seorang pensyarah dan tapi kalau saya tak jadi pensyarah pun, saya jadi seorang guru pun, saya masih boleh melakukan kajian dengan melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung lah dari segi pembelajaran ilmu ataupun saya melahirkan orang-orang yang saintis ni lah. Istilahnya macam ada kata kalau saya tak dapat melaksanakan kajian saya pun, saya sebagai seorang pendidik, saya boleh melahirkan lebih ramai pengkaji ni ataupun melahirkan minat mereka supaya mereka mereka fokus lah pada kajian-kajian yang di Malaysia ni. Sebab kita tengok sains pun sekarang makin tenggelam, merunduk. Lepas tu pasaran kepada pendidik sains ni memang semakin kurang dan semakin ramai yang menunggu posting, graduate semua tu. Jadi benda ni, tapi itu technical lah, benda yang kita bincangkan dia lah. Sebenarnya apa yang saya lakukan sebagai matlamat saya jadi seorang pensyarah ataupun masih menjadi seorang guru, tapi saya melahirkan lebih ramai orang yang mempelajari ilmu sains ni lah. Itu matlamat yang agak tinggi kerana memerlukan kita melanjutkan pelajaran PhD kan. Tapi bagi saya itu bukan salah satu macam tak ada peluang atau ni kan. Sebab selagi kita macam yang saya tengok di kajian, selagi mana kita boleh mempelajari ilmu, kita pelajari lah. Sebab ilmu ni tidak akan putus. Ilmu ni luas. Jadi pelajarilah selama mana yang kita boleh supaya kita dapat ilmu pengetahuan yang luas dan boleh berikan kepada anak-anak muda. Jadi bagi saya itu matlamat yang agak bagus. Itu lah, kalau saya tak capai jadi pensyarah pun, saya sempat sampai degree pun, saya capai lah. Saya masih jadi cikgu. Cuma saya melahirkan lebih ramai pelajar yang dalam bidang sains lah. Untuk mewujudkan lebih ramai kaji. Faham? Jadi dia balance antara sama ada kita nak jadi pensyarah, kita dapat membuat kajian, atau kita jadi guru dapat mendidik. Saya rasa itu saja daripada saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Syafiq kerana sudi meluangkan masa bersama saya untuk bersama temu balik ini.